Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih yang sudi melayari laman ini, saudara Edinor. Walaupun ada teman-teman yang tak setuju saya melaporkan apa yang berlaku dalam COVID-19, tapi saya merasakan saya bertanggung jawab. Tujuan saya tidak lain tak bukan adalah untuk mengingatkan teman-teman tentang ancaman yang kita alami sekarang ini. Saya Sulaiman, meskipun ada kawan-kawan menghubungi saya, menelpon saya, mengatakan mungkin cara saya ini agak old school, tapi saya memilih untuk membuka ruang saya ini dengan memberi pengumuman-pengumuman yang penting. Saya merasakan bahawa perlu betul ada kalangan teman-teman dapat melayari dan mendengar laporan, tetapi yang penting bagi saya, kita perlu untuk semua pihak mengetahui apa yang perlu dilaporkan. Sebelum saya membuat komen-komen bercorak politik, saya harap teman-teman dapat bersetuju ataupun tak setuju dengan saya. Terpulang. Kes baru COVID-19 dan 660 orang. Ini bahaya sebab cuma 4 saja yang 6 saja yang import, sedangkan sudah melibatkan 4 kematian. Ini kita harus bersimpati dengan keluarga yang terjebak dalam COVID-19, dan yang diimport adalah 6 menjadikan 654. Sabah masih lagi menjadi negeri teratas yang tertinggi dengan jumlah 429 orang yang dijangkiti oleh wabak virus corona. Kedah 113, naik lagi kes di Selangor 68 kes, Pulau Pinang 17, Kuala Lumpur 12, di mana kes import ada 5, kes di wilayah Pulau Labuan ada 8 kes, import 1, Perak 3 kes, Johor 3 kes, Sarawak 3 kes, Melaka 3 kes, Negeri Sembilan 1 kes, wilayah Persekutuan Putrajaya 1 kes. Jadi sedang Perlis, Pahang, Kelantan dan Terengganu masih lagi sifar. Saya mengutarakan perkara ini supaya kita dapat mencari jalan, mencari kaedah bagaimana 4 negeri tersebut dapat mengawal keadaan ini. Sementara itu hingga jam 6.05 pagi tadi, sejumlah 37,974,575 warga dunia dijangkiti virus, dengan kematian terkumpul 1,83,131, dan Amerika masih lagi mengungguli menjadi negara yang paling banyak mengalami virus ini, iaitu 7,829,476 orang. Dan dengan jumlah terkumpul menemui maut 215,476. Sebab itu apabila semalam yang amat berhormat Tan Sri Perdana Menteri menyatakan ada vaksin yang boleh digunakan, saya hairan kerana timbul tanda tanya, kerana kerana timbul tanda tanya kepada saya, sedangkan Amerika sendiri tidak menemui vaksin tersebut. Jadi seharusnya kita janganlah menghabiskan duit rakyat dengan kononnya ada vaksin sedangkan tidak ada vaksin ditemui. Seperti biasa juga saya harus mengingatkan teman-teman terhadap apa hadis Rasulullah SAW. Itu daripada Abdullah bin Mas'ud dari Nabi Muhammad SAW. Baginda bersabda, tidak akan masuk syurga. Zanur Syamsiah. Tidak akan masuk syurga orang yang di dalam hatinya terdapat seberat biji sawi pun dari kesombongan. Seorang lelaki bertanya kepada baginda, sesungguhnya laki-laki yang menyukai apabila baju dan kasutnya baik, bagaimana? Apakah itu masalah kesombongan? Baginda menjawab, sesungguhnya Allah itu cantik dan menyukai yang cantik. Cuma kesombongan itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Jadi sifat sombong adalah sifat iblis, merasa dirinya lebih baik dari yang lain. Dan Imam Nawawi berkata hadis ini merupakan berisi larangan daripada sifat sombong, itu menyombongkan diri dari sesama manusia, merendahkan mereka serta menolak kebenaran, dan tidak masuk syurga sesiapa yang memiliki sifat sombong dalam dirinya walaupun sebesar biji sawi. Jadi sifat sombong mendorong seseorang menolak kebenaran dan merendahkan serta memperlekehkan orang lain. Jadi kita jangan ada sebarang perasaan sombong untuk memperlekehkan orang lain. Saya walaupun apapun, saya harus kekal dengan cara saya. Mungkinlah agak orang menganggap itu sebagai old school, tapi biarlah saya kekal dengan old school saya. Nak marah pun marah lah.
Semua orang. Sebab itu saya katakan ruangan yang saya wujudkan di sini adalah kita must be agreed to disagree. Kita harus bersetuju untuk tidak bersetuju. Ya. Baik. Selepas saya menyerahkan gambaran terbaru tentang hadis, sebenar-benarnya saya menerima perkabaran. Saya menerima perkabaran bahawa PAS mungkin mengambil keputusan keluar dari Perikatan Nasional. PAS mungkin mengambil keputusan keluar dari Perikatan Nasional kerana kabarnya ada pertemuan sedang diatur untuk Tan Sri Muhyiddin bertemu dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan besar kemungkinan akan berlaku tawar-menawar, tawar-menawar jawatan. Dan besar kemungkinan seandainya Datuk Seri Anwar Ibrahim menerima tawaran tersebut, maka PAS tiada pilihan lain melainkan keluar daripada Perikatan Nasional. Sebab itu saya katakan adalah lebih baik PAS untuk kembali segera kepada muafakat nasional. Tinggalkanlah Perikatan Nasional tu. Dan Perikatan Nasional pun, kalau tanpa adanya Tan Sri Muhyiddin sebagai Presiden Parti PBN menjadi Perdana Menteri, maka tak ada arti. Walaupun tadi saya baca kenyataan cukup sombong daripada ketua pemuda, itu ketua armada Parti PBN, dengan sombong dan angkuh boleh mengatakan bahawa pilihan raya akan datang, mereka dah ada dengan PAS. Maka mereka kata biarlah UMNO Barisan Nasional bertanding di semua kursi. Mereka akan pastikan UMNO ini akan jadi arang, hilang semua kursi. Wah, sombong betul lah budak ni. Saya harap supaya satu ketika nanti keadaan akan menghukum kesombongan mereka. Sebab itu saya mulakan tadi dengan sombong. Jangan kita sombong mentang-mentang kamu menjadi timbalan menteri pun. Kamu hanya sekadar timbalan menteri yang bukan pun dipilih oleh rakyat. Kamu hanya dilantik oleh Perdana Menteri. Kebetulan presiden kamu sebagai presiden Parti Pribumi yang menjadi Perdana Menteri. Jadi kenapa harus memperlihatkan wajah yang begitu sombong, sikap yang begitu sombong pada UMNO? Saya harap warga UMNO di kawasan di mana beliau bertanding nanti, kalaulah benar kekal permuafakatan ini, Parti Berbumi Bersatu mungkin dianugerahkan kursi. Kalau beliau bertanding, menjadi tanggungjawab kepada warga UMNO untuk memastikan beliau ini hilang wang pertaruhan. Sebab bagi saya tak sepatutnya sebagai ketua pemuda angkuh, sombong. Inilah masalah sebenarnya. Inilah masalahnya kenapa malam tadi, yang saya akan ulas nanti, Biro Politik UMNO mengambil keputusan bahawa mempertimbangkan untuk keluar daripada menarik sokongan kepada pada Perikatan Nasional, pada Kerajaan Perikatan Nasional. Dan kabarnya yang saya dapat tahu petang tadi, Susah Agung UMNO dan Bendahari UMNO telah pun mengadakan pertemuan, apakah secara fizikal ataupun melalui sidang internet, tidak tahu. Tapi UMNO telah pun memberitahu kepada Perdana Menteri bahawa inilah keputusannya. Jadi Datuk Ahmad Maslan bersama Yang Mulia Tengku Adnan Tengku Mansur yang mewakili Majlis Tinggi UMNO menyampaikan keputusan mesyuarat Biro Politik malam tadi kepada Tan Sri Muhyiddin. Jadi sebenarnya walaupun ia bukan merupakan keputusan Majlis Tinggi, ia hanya merupakan keputusan Biro Politik, tetapi Majlis Tertinggi akan mengadakan persidangannya. Kerana tak boleh disebabkan oleh COVID dan sebagainya, maka Majlis Tinggi UMNO besar kemungkinan akan mengadakan persidangannya juga, mesyuaratnya pada hari Sabtu melalui video conferences. Ibu Pejabat UMNO mempunyai kelengkapan untuk mengadakan mesyuarat, jadi tak perlu kita berada di kawasan yang sama, tapi dia berada di kawasan yang berbeza-beza, maka mesyuarat akan diadakan. Dan saya berkeyakinan 42 orang ahli Majlis Tinggi UMNO akan membuatkan satu keputusan bahawa rasanya lah kalau ikut, sebab malam tadi hanya Biro Politik dan bersama dengan ketua-ketua perhubungan. Saudara Puan Jimmy, budak tu baru nak up, sombong sangat. Memang sombong, saya tak boleh terima kenyataan begitu. Ini bukan lagi kesombongan itu, saya tak tahulah nak sebut macam mana. Saya dengar tu menyerap darah. Lelaki saya kata dia ni gila maknanya. Biarlah. Kemudian banyak orang bertanya, kerana malam tadi ada yang menyanggah
bila saya menyatakan Duli Yang Mulia Tuan Agong akan memanggil atau menitahkan pimpinan-pimpinan parti untuk menghadap baginda, untuk baginda menyiasat satu persatu tentang allegation ataupun dakwaan Datuk Seri Anwar Ibrahim berhubung sokongan rakyat kepada sokongan ahli parlimen kepada Tan Sri Muhyiddin. Dan betul ni istana menangguhkan, bukan tidak mahu. Bukan Tuan Agong tak mau jumpa. Dia terpaksa ditangguhkan pertemuan yang dijadualkan itu kerana masalah COVID-19. Jadi apabila kerajaan mengumumkan perintah larangan pergerakan, jadi maka Duli Yang Mulia Tuan Agong bersama dengan Istana Negara memutuskan. Istana pun ikut, bukan tak ikut apa yang diputuskan oleh kerajaan. Jadi kerana itu ditangguhkan. Bukan tak jumpa, ditangguhkan. Artinya isu tentang sokongan terhadap Tan Sri Perdana Menteri yang begitu mengelunsur begitu teruk sekali ini ditangguhkan. Dan Agong pasti akan menyiasat dan bertemu secara bersemuka dengan setiap pimpinan parti. Tak kira sama itu daripada parti pemerintah ataupun parti kerajaan. Ada teman-teman yang bertanya kepada saya tentang apakah intipati perbincangan yang Mohd Mulia Tengku Razali dengan Duli Yang Maha Mulia Di-Pertuan Agong. Sebenarnya saya jujur saya menyatakan bahawa Yang Mohd Mulia Tengku Razali yang saya difahamkan menyatakan kebimbangan beliau terhadap apa yang berlaku dalam suasana politik hari ini. Di saat negara diserang oleh COVID-19, memanglah COVID-19 ini ada pihak mengambil keuntungan atas kesengsaraan rakyat. Tetapi begitu juga dengan situasi ekonomi negara yang perlu ditangani dengan segera. Dia tak boleh nak dijadikan alasan COVID. No, mesti ditangani dengan segera. Tapi bagaimanapun portal daripada yang berpekalan di Pulau Pinang menyatakan, mana dia dapat saya tak tahulah. Dia menyatakan bahawa Yang Mohd Mulia Tengku Razili Hamzah semalam telah berjumpa dengan menghadap Duli Yang Mulia Tuan Agong, menyatakan kepada The Vibes portal tersebut bahawa beliau hadir bukan mewakili Majlis Tinggi. Yang Mohd Mulia Tengku Razili Hamzah hadir atas sifatnya sebagai orang lama, sebagai orang-orang politik, sebagai rakyat cinta damai yang perlu menyatakan sesuatu kepada Duli Yang Maha Mulia Tuan Agong. Bukan beliau nak mengejar jawatan, tidak. Beliau nak bagi tahu bahawa keadaan negara sekarang ni dalam keadaan kelang kabut. Lebih-lebih lagi sebab beliau adalah orang pakar ekonomi. Beliau baginda Datuk Seri Tengku Razali menyatakan bahawa sesuatu perlu dilakukan dan Perdana Menteri tidak dilihat melakukan reform ataupun pembetulan ekonomi yang semakin tenat. Lebih-lebih lagi tentang kedudukan kewangan kita yang begitu meruncing dan nilai dolar, nilai ringgit kita begitu mengelunsur. Jadi itulah yang beliau nyatakan bahawa beliau berusaha untuk membantu pihak pimpinan kerajaan. Tetapi masalahnya banyak orang menyalah tafsir. Tidak begitu. Banyak orang kata kenapa mendahului Majlis Tinggi UMNO dan sebagainya. Tidak. Yang Mohd Mulia Tengku Razali dititahkan menghadap dan tentulah Duli Yang Maha Mulia Tuan Agong nak tahu juga macam mana keadaannya, kedudukan ekonomi. Sebab baginda kena ingat ini negara sultan. Tetapi ni saya ingin membacakan kepada saudara intipati. Itu sebenarnya memang benar. Tapi orang kata Tengku Razali berusaha tak percaya. Tidak. Yang Mohd Mulia Tengku Razali pada 25 hari bulan September yang lalu, beliau telah pun memutuskan sepucuk surat kepada speaker. Kerana sebagai ahli parlimen, kalau kita nak bawa satu usul, nak dibincang satu benda tu, hendaklah diberi notis dalam tempoh 14 hari kepada speaker. Jadi kerana ini persidangan parlimen akan berlangsung pada 2 November yang disarankan akan bermula pada 2 November ini, maka Yang Mohd Mulia Tengku Razali mengutuskan sepucuk surat. Saya nak baca ya. Ini apa yang ditulis oleh Yang Mohd Mulia Tengku Razali dan dihantar melalui tangan
apa ini. So saya bacalah ya, banyaklah ini apa inilah intipatinya. Yang Berhormat Datuk Azhar Aizan Harun, itu Speaker yang Ketua Dewan Rakyat Parlimen Malaysia. Yang Berhormat Datuk, usul tidak percaya. Bukan usul undi tidak percaya, usul tidak percaya. Dengan hormatnya, saya merujuk kepada usul tidak percaya yang telah dikemukakan ke Dewan Yang Mulia ini. Artinya dulu dah ada usul tu. Itu pencadang usul ini mendakwa bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebanyak 2 kali enggan membenarkan usul ini dibahaskan dengan cara menyenarainya di penghujung senarai perbahasan. Itu yang katakan bahawa ialah usul yang dikemukakan oleh Langkawi, iaitu yang Berhormat Tun Dr. Mahathir, diletakkan di bawah. Sampai bila pun takkan naik. Jadi dengan itu perbahasan terhadap usul tersebut terhalang di samping pengundian terhadapnya tidak dapat dilaksanakan oleh Dewan Rakyat. Usul tidak percaya ini adalah amat penting, kata Yang Berhormat Tengku Razali, atas beberapa sebab. Keperlembagaan, termasuklah kesahihan kerajaan sekarang ini di bawah kepimpinan Perdana Menteri. Sekiranya usul tersebut disokong oleh sebahagian besar atau majoriti ahli-ahli Dewan Rakyat, akibat keperlembagaan yang menyusulnya haruslah dipersembahkan ke pengetahuan Duli Yang Maha Mulia Yang Pertuan Agong. Jadi, menurut Tengku Razali, saya berpendapat bahawa usul tersebut seharusnya dikemukakan kepada rakyat sebagai perkara penting yang memerlukan perhatian segera agar kerajaan kepimpinan Perdana Menteri ini dapat mengesah kewajarannya di Dewan Rakyat. So, saya membuat cadangan ini berpandukan perkara 62 dalam perlembagaan persekutuan. So, izinkan saya memetik apa yang dalam perlembagaan menyebut. Dia kata tertakluk kepada peruntukan perlembagaan ini dan peruntukan undang-undang persekutuan, setiap majlis parlimen hendaklah mengawal selia tata caranya sendiri. Ya, saya menggariskan katanya tertakluk kepada peruntukan perlembagaan ini. Artinya usul itu tertakluk kepada perlembagaan. Iaitu standing order adalah tertakluk kepada perlembagaan persekutuan. Perkara 43 perlembagaan persekutuan memerlukan perkara 43 dalam perlembagaan persekutuan memerlukan Perdana Menteri mendapat kepercayaan Dewan Rakyat sebagai prasyarat bagi beliau menuntut secara sahih akan jawatan Perdana Menteri. Tanpa kepercayaan oleh Dewan Rakyat, Perdana Menteri tidak berhak menuntut kesahihan terhadap jawatannya, dan pengelakan, kalau nak mengelak terhadap hakikat ini merupakan niat buruk dan penipuan terhadap perlembagaan. Maka itu pelaksanaan urusan kerajaan hendaklah berpandukan prasyarat bahawa Perdana Menteri disokong dengan kepercayaan oleh Dewan Rakyat. So, dari segi keperlembagaan, tiada peruntukan di dalam tata cara tetap, itu standing order parlimen, yang boleh menghalang usul ini daripada dibentang di parlimen. Yang mulia ini sebagai satu keutamaan mendesak. Jadi dengan hormatnya, saya mohon jaminan agar usul tidak percaya ini akan dibentangkan di Dewan Rakyat sebagai satu keutamaan pada persidangan akan datang. Ya, Awak Mulia menerus lagi. Saya mengutus surat ini bersesuaian dengan sumpah keperluan yang telah saya lafazkan sebagai ahli Dewan Rakyat yang menghendaki saya berpegang teguh kepada perlembagaan dan melaksanakan tugas saya dengan penuh kesetiaan di samping memelihara, melindungi dan mempertahankan perlembagaan itu. Jadi, itu yang Muhammad Tengku Razali. Dia kata dia melakukan ini tidak lain tidak bukan, hanya berpandukan kepada sumpah yang dilafazkan sebagai ahli Dewan Rakyat di parlimen. Banyak ahli-ahli parlimen kita bersumpah saja pandai, tapi tidak melaksanakan apa yang disumpahkan. Akur janji, ikrar janji dalam sumpah tidak terlaksana kadang-kadang. Untuk makluman, ini Tengku Razali tulis lagi, untuk makluman, dia beritahu pada speaker, Perdana Menteri telah menawar jawatan penasihat kepada saya yang pernah ditawar kepada bekas Perdana Menteri. Tetapi saya menolak tawaran tersebut. Saya menolaknya kerana prihatin terhadap perkara 48 dalam kurungan 1 dalam kurungan C. Apa dia kata? Perlembagaan persekutuan berkaitan hilang kelayakan menjadi ahli parlimen sekiranya seseorang itu memegang sesuatu jawatan berpendapatan. Jadi bahagian kecil subsection ini bertujuan untuk mencegah ahli-ahli Dewan Rakyat daripada menyokong
ataupun mengundi demi menyokong kerajaan bagi maksud sogokan politik. Jadi kalau seorang itu dilantik sebagai anggota GSC yang berdapat pendapatan, ditegah oleh peraturan dewan, ditegah oleh perlembagaan. Sebab itu banyak orang bertanya pada dia, kenapa tak pegang atau ambil jawatan yang ditawarkan oleh Perdana Menteri untuk beliau menjadi penasihat Petronas. Dia kata tak boleh sebab jawatan itu ada gaji. Bila ada gaji, dia bertentangan dengan perlembagaan. Jadi penyogokan politik, ini alasan yang Muhammad Teguh Razali ya. Penyogokan politik menyebabkan demokrasi berperlembagaan kita menghadapi cabaran yang serius. Penyogokan politik menyebabkan demokrasi berperlembagaan kita menghadapi cabaran serius. Saya bimbang dan khawatir sama ada demokrasi berperlembagaan kita mengalami penyogokan politik ini dengan cara tersembunyi. Sesungguhnya demokrasi berperlembagaan kita musnah dari dalam oleh musuh-musuh dalam selimut. Penyogokan politik ini amat susah dikesan dan tidak dapat ditakrif secara habis-habisan. Maka itu amatlah penting pemahaman terhadap penyogokan politik ini diteraskan kepada pemahaman bahawa tujuan keperlembagaan menganggap pemegang jawatan berpendapatan sebagai pembatalan keahliannya adalah untuk mempertahankan dan mendukung perlembagaan serta integriti Dewan Rakyat. Ya. Tuan Razali menulis lagi, saya menyatakan isu kepercayaan keperlembagaan dan penyogokan politik secara bertulis kerana saya risau sama ada sumpah jawatan oleh ahli-ahli Dewan Rakyat itu tidak dipeduli. Sebagai yang dipeduli Dewan Rakyat, Datuk terikat oleh sumpah jawatan dan berkewajipan mendukung perlembagaan kita. Saya berharap mendapat jawapan memuaskan dalam tempoh 7 hari kerana saya bercadang membuat pengumuman awam demi kepentingan mendukung perlembagaan serta mempertahankan keluhuruhannya sejajar dengan sumpah jawatan saya. Di samping itu, saya akan meneliti sama ada keinginan Datuk untuk memberi keutamaan kepada perkara ini merupakan kecuaian terhadap perkara 43 dan perkara 62 Perlembagaan Persekutuan. Saya memberi penekanan kepada Perlembagaan Persekutuan kerana negara tercipta ini dibina berasaskan Perlembagaan Persekutuan. Itu matlamat yang Muhammad Teguh Razali menghantar surat pada 25 September itu sebab beliau risau. Sebab dia melihat bahawa Teguh Razali dia tak adalah dia nak berebut jawatan, tak ada. Dia nak tengok negara ini, perlembagaan ini dipertahankan. Beliau orang paling lama dalam politik. Dia nak lihat segalanya berjalan mengikut peraturan, mengikut undang-undang. No one is above the law. Dan siapa saja yang cuba memperkotak-katikkan perlembagaan tentulah akan disongsong oleh Yang Berhormat Teguh Razali Hamzah. Walaupun beliau seorang, walaupun beliau dihina, walaupun beliau dikeji, beliau tetap dengan pendiriannya, iaitu untuk mempertahankan perlembagaan. Sebab itu beliau menghadap agung nak menceritakan keadaan this is what happening in our country. Bukan nakkan jawatan. Sebab beliau sebagai ahli parlimen, jangan lupa dia jadi ahli parlimen paling lama. He is the oldest member of parliament in Malaysia. Dan tentulah banyak pengalamannya apabila dia melihat kecuaian, adanya sogokan politik bagi jawatan itu, bagi jawatan ini untuk membeli sokongan. Yang saya akan ulas nanti dalam isu apabila Majlis Tinggi UMNO yang Biro Politik UMNO membuat keputusan yang sejajar dengan apa yang disuarakan oleh Yang Berhormat Teguh Razali Hamzah. Jangan lupa beliau merupakan penasihat UMNO. Tentulah beliau menasihati Presiden UMNO. Ini dah bertentangan dengan prinsip-prinsip perlembagaan. Dan saya juga mendapat kiriman iaitu pada 29 itu 4 hari selepas terima surat itu, Yang Berhormat speaker telah membalas. Tapi jawapan surat itu saya rasa saya melihat ada kesangsian. Saya melihat ada jalan usaha macam seorang nak pelari diri, nak melepas diri. Dia kata dengan segala hormatnya dan penuh takzim, surat Yang Mulia Tan Sri bertarikh 25 September dirujuk. Untuk makluman Yang Mulia Tan Sri, saya telah meneliti kandungan surat yang dikemukakan dan izinkan saya memaklumkan penjelasan seperti berikut. 1. Berkenaan dengan dakwaan yang amat berhormat Perdana Menteri tidak membenarkan usul tidak percaya dibahaskan dengan disenaraikan di penghujung
aturan urusan mesyuarat harian seperti mana yang Muhammad Mulia Tan Sri dia maklum, peraturan 15, peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat menyatakan bahawa urusan kerajaan hendaklah didahulukan berbanding urusan-urusan lain. Oleh demikian, kesemua urusan rang undang-undang dan usul urusan kerajaan telah didahulukan semasa mesyuarat kedua, penggal ketiga Parlimen ke-14 mulai 13 Julai hingga 27 Ogos. Ini dijawab. Sedangkan Yang Mulia Tengku Razali menyatakan usul itu perlu dibawa lebih dulu. Kemudian dia kata usul-usul persendirian, termasuk usul tidak percaya terhadap Yang Amat Perdana Menteri dari Yang Muhammad Langkawi, dan usul percaya kepada Yang Muhammad Perdana Menteri dari Yang Muhammad Pasir Putih, Yang Muhammad Sabak Bernam dan Yang Muhammad Arau telah disenaraikan berdasarkan masa penerimaan usul-usul tersebut. Usul-usul persendirian terima terlebih dahulu akan disenaraikan susunan awal di atas kertas aturan-aturan mesyuarat. Dalam hal ini usul-usul persendirian dari Yang Muhammad Tuaran, Yang Muhammad Bukit Bintang, Yang Muhammad Gerik dan Yang Muhammad Arau ketika itu telah diterima oleh lebih awal berbanding usul Yang Muhammad Langkawi. Susunan aturan mesyuarat yang lalu sebenarnya telah dibuat oleh mantan yang di-Persatuan Dewan Rakyat yang lalu dan bukannya saya. Ini nak perang ini kata itu urusan dulu punya speaker lah. Jadi saya tengok akhirnya dalam dia bagi penjelasan begitu ni, akhirnya saya berharap semoga ini dia kata dalam keadaan jika masih terdapat urusan kerajaan dan Yang Muhammad Mulia Tan Sri ingin memberi keutamaan kepada usul-usul persendirian yang tertentu, maka adalah disarankan dapatlah kiranya Yang Muhammad Mulia Tan Sri berunding dengan Yang Berhormat Datuk Takayuddin Hasan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, itu yang menjaga Parlimen dan Undang-Undang, untuk berbuat demikian. Seperti mana dijelaskan, semua keputusan saya selaku Tuan Yang Dipertua Dewan Rakyat mengenainya, apa jua usul ini untuk diberikan keutamaan sepatutnya hendaklah dikemukakan dan mematuhi peruntukan peraturan-peraturan mesyuarat. So dia kali dia pas pula bola itu kepada Takayuddin Hasan. Mengelupulah Takayuddin Hasan nak jawab. Ya saudara Haji, aku ni nak tengok PRU 15 rakyat pilih UMNO atau PBM. Dia apa ni? UMNO fikir rakyat 60 tahun kerajaan Tanah Rizab. Saudara cakap benda yang sama jugalah. Okeylah, saudara nak sokong-sokonglah siapa pun, kita tak marah. Saya cuma nak menjelaskan apa yang berlaku sekarang. Sebab saudara tengoklah apa yang dinyatakan oleh Ketua Pemuda yang cukup kurang sopan. Dia kata saya cabar UMNO. Macam Hasnul tadilah. Dia kata saya cabar UMNO BN bertanding semua DUN Parlimen PBM di PRU 15. Kami ada PAS masuk PN, Perikatan Nasional. PBM akan hancurkan UMNO sampai tinggal arang di PRU 15. Ketua Armada PBM pada 14 Oktober. Itulah sikap orang ajar dia. Ya saudara Haris Zainon, selamatlah saudara untuk bersama dengan PBM. Saya tak berkisah, saudara warga netizen dapat melihat keadaan ini sebab saya ada urusan lain untuk saya layan. Saya minta maaf saudara kerana saya tidak dapat melayan saudara untuk apa-apa urusan yang lain daripada itu, kerana saya ada urusan saya berhubung dengan keadaan negara kita ini. Jadi saya melihat memang adalah kadang-kadang bila berhubung dengan usul ini, usul yang keputusan Biro Politik UMNO semalam adalah bahawa pemimpin PAS pula tu nak jaga diri, seperti Tuan Ibrahim, Khairuddin Atakari, Isama Idris, dia mereka nak membela perikatan. Saudara Hafiz Zainul, saya tak bising, itu saudara punya urusan saudara. Silakanlah saudara nak kata pun katalah. Saya malas nak layan saudara sebab saudara masih kekal dengan mempertahankan kerajaan hari ini yang begitu meletakkan kehidupan rakyat begitu teruk. Jadi okey, UMNO semalam telah pun memberi kata dua kepada PBM. Jadi kenapa sebenarnya? Saudara boleh cakaplah saudara. UMNO marah sangat kepada Tan Sri Muhyiddin kerana pertama-tama sekali setiap isu negara ini tidak dibincangkan. Kata hendakkan bersama. Semua keputusan dilakukan oleh mereka sendiri. Dan lebih marah lagi apabila pihak pimpinan kerajaan, yang jaga ekonomi dan sebagainya, mahu melakukan isu bail out yang melibatkan wang rakyat. Yang saya ingat nak bahaskan benda ni
apa 2-3 malam lepas, tapi mungkin malam besok kan, kalau saya ada peluang saya akan bahas kan, saya akan jelaskan antara isu UEM Sunrise dalam bailout EcoWorld. Duit rakyat tidak perlu digunakan untuk kesenangan individu, sebab UMNO merasakan ada. Jadi saudara Hasnul teruslah sokonglah, tapi UMNO sedar benda tu, sebab itu kita bangkit. Kedua, kenapa perlu nyawa AirAsia diutamakan daripada MAS? Sebab kerajaan nak bail out AirAsia, sedangkan MAS biar nak mati, matilah. Jadi berhak. Yang keempat, rang Undang-Undang 355 yang dibentangkan di Parlimen oleh menteri, Jabatan Menteri Susah Agung PAS. Dia kata nak wujudkan, nak lewat pindaan, tapi diabaikan. Dah masuk kerajaan, dia diam. Sehingga saat ini tidak ada berdetik pun isu rang Undang-Undang 355. Apa ingat ini Parlimen ni main-main ke? Macam main pondok ke? Masa kamu di luar kerajaan berusaha-usaha nak bawa usul 355 sehingga kan tepat itu usul terjadi. Okeylah, you bentangkan. Itu yang membentangkannya tu adalah Taqiyuddin. Hari ini dia menjadi menteri yang menjaga hal undang-undang. Apa dah jadi? Kenapa tak diteruskan? Ini keadaannya. Kemudian, isu lantikan CEO Hotel Movenpick di bawah tabung haji. UMNO tak boleh terima keadaan begini. Sebab bila mereka melantik CEO Hotel Movenpick ni, akhirnya hotel sebut berada mengambil ini duit warga bangsa Melayu umat Islam. Perlu diadakan satu kertas siasatan. Tidak berlaku, didiamkan. Kemudian paling menyayat hati warga UMNO apabila isu Adib. Isu Adib yang terkorban. Dia bukan terjebak dalam permasalahan dengan kuil Hindu itu. Dia datang untuk memadamkan kebakaran. Tapi kerana dia Melayu, maka dia dipukul, dibelasah hingga mati. Dan isu ini ditenyapkan begitu saja. Apa Menteri Dalam Negeri buat? Bagaimana berhubung dengan siasatan polis? Sebab tu isu ini isu nyawa. Jangan salahkan PAS Datuk. Saya tak salahkan PAS. Saya salahkan Taqiyuddin. Sebab dia yang mentangkan saudara SD. Saya tak salahkan PAS. Saya salahkan ini. Sebab itu saya kalau saya marah dalam UMNO, saya tak kata parti UMNO. Saya kata individu. Ia adalah UMNO. Kemudian UMNO menuntut supaya dihentikan politik jijik. Itu membeli dan mengajak ahli-ahli parlimen melompat parti. Ini UMNO tak boleh terima. Walaupun satu sekutu dah bersama, tapi kamu meneruskan. Ajak beli parti ni. Apa yang berlaku di Raub? UMNO sedar. Warga PAS juga perlu faham. Apabila ketua bahagian di Raub itu menyatakan bahawa PPBM sekarang ini sedang mengambil ahli-ahli daripada PAS untuk menyerta PPBM. Jadi UMNO merasakan dah melampau. Begitu juga dengan isu-isu ekonomi yang diabaikan. UMNO, Majlis Tinggi UMNO, pimpinan UMNO, di bawah kepimpinan Datuk Seri Zahid Hamidi, dia melihat dengan penuh kepekaan. Sejauh mana nak sabar? Kalau inilah keadaannya, dia kata, contohnya dia kata, bagaimana sistem percukaian GST? Tiada fokus. Dulu dia kata ganti dengan sistem percukaian. Apa sistemnya? Kalau dia ada percukaian, macam mana kerajaan nak dapat pendapatan? Pendapatan kerajaan datang daripada cukai. Kalau tak ada cukai, nak bayar gaji macam mana? Jadi UMNO, kita faham. Warga UMNO, pimpinan UMNO faham pendapatan kerajaan datang daripada percukaian. Ini keadaan dia. Dan hari ini bercakap je, duit digunakan 250 bilion daripada kantong khazanah negara. Tapi tidak ada pun penghasilan dalam peningkatan stimulus dalam ekonomi. You kata you nak tolong syarikat. Mana? Buktikan. Syarikat mana yang telah ditolong? Tak ada. Jadi UMNO merasakan untuk apa kita sokong kerajaan sebegini. Dan ini yang paling besar. Presiden UMNO dah bagi tahu. Dah berkali-kali Presiden UMNO mengingatkan Perdana Menteri. UMNO menuntut agar
moratorium bersasar ini dilaksanakan segera. Sebab kena ingat, sebab saya kata UMNO itu sebuah perjuangan. Perjuangan UMNO tidak lain dan tidak bukan adalah demi untuk agama, bangsa dan negara. Dan lebih-lebih lagi rakyat. Rakyat yang begitu terkesan oleh COVID-19 ini, ekonomi yang begitu teruk ini, memerlukan bantuan. Bukanlah minta duit bagi begitu saja. Yang kita minta supaya mana-mana mereka yang berhadapan dengan masalah, dengan Perak Bank, ya, supaya sistem moratorium ini bukan tak nak bayar, tangguhkan dulu. Sebab pendapatan rakyat tak ada. Presiden UMNO 2 kali menuntut, tak ada jawapan. There is no response at all. Jadi bagai tak diumpamakan. Kalau dah tak diumpamakan saranan daripada UMNO, untuk apa kita berada? Jadi demi masa depan rakyat adalah lebih wajib untuk UMNO pertahankan hak rakyat. Crush. Kalau ahli-ahli yang bukan UMNO ataupun ahli yang menyokong simpati dengan PBN bersama bersekutu dengan PN, itu terpulang. Tapi UMNO telah pun membuat keputusan biro politiknya yang akan dimuktamadkan dalam mesyuarat Majlis Tinggi. Dan apa keputusan telah pun disampaikan kepada menteri. Kita nak lihat. Nah, ini realitinya. Okey. Apa pula pandangan Datuk Seri Najib? Mantap. Saudara Haris Lainon, kenapa lah saudara? Okeylah, saya baca lah. Saudara kata rakyat tak bising sekarang. Yang bising UMNO je sekarang. Sebab Rosmah dikenal pasti akan tetap kantoi. Sebab apa ada kena-mengena ni? Sebab bukan MP atau menteri tetapi terlibat projek solar kerajaan. Ni apa macam mana pula? Tak, itu tak ada kena-mengena. Saudara kalau nak berhujah, saya minta saudara berhujahlah dengan jelas. Jangan kait sana kait sini. Jangan pusingkan minda. Saya izinkan ruangan saya ini untuk kita berhujah secara jujur, ikhlas demi untuk rakyat. Saya tak mahu memenuhi desire you. Kita boleh bersetuju untuk tidak bersetuju. Tapi saudara janganlah kait ke sana, kait ke sini. Lanjutkan 60 tahun tempoh peminjam. No. Itu tak betul. Itu kata regulasi, itu tak betul. Nak saya UMNO mana boleh cakap soal apa pula? Dah ada ke mahkamah. Kita punya ni, kita menjunjung prinsip keadilan. Dah masuk ke mahkamah, kita tak cakap. Sadarlah kalau Haris Zainal nak rasa ni nak cakap soal benda apa yang berlaku, dia apa dibincangkan di mahkamah. Kita tak mahu. Sekarang benda dia dibincang mahkamah, biarlah. Yang kita nak jatuh hukum pasal apa? Are you a lawyer? Saudara Haris, are you a judge? Apakah you pegawai polis tertinggi? Nah, jangan merasa meletakkan diri saudara begitu tinggi dan menuduh UMNO yang bukan-bukan. Be a smart boy. Kalau saudara anak muda, jangan ikutkan perasaan. Mungkin saudara marah nak melampiaskan amarah saudara pada pimpinan UMNO. Itu urusan saudara. Tapi jangan you kata UMNO. Salah, brother. Saya masih menghormati saudara. Jadi saudara Haris Manal ni saya menghormati saudara. Saudara berhak untuk memberi lontakan pandangan. Tetapi biarlah pandangan ini boleh kita kongsi bersama untuk manfaat kita bersama. Insaflah. Saya tidak lain dan tidak bukan. Ruangan ini saya wujudkan untuk kita berinteraksi, untuk saya memberi informasi. Betul lah saudara Pak Mak Azmi. Kalau kita membicarakan satu benda yang dibicarakan, itu contempt of court. Itu menghina mahkamah. So, kenapa kita nak campur? Itu biarkanlah. Sebab itu, sepanjang perbincangan kita ini, contoh Presiden UMNO sedang dibicarakan di mahkamah. Biarlah. Kita berlapang dada. Whatever come. Apabila Datuk Seri Najib Tun Razak dijatuhkan hukuman, okey, kita menerima hukuman itu. Dan beliau melalui prosesnya. Jangan kita jatuh hukum dan jangan kita mentertawakan orang. Jangan mentertawakan kejatuhan seseorang. Kalau saudara mungkin ada personal ataupun perasaan yang tidak baik terhadapnya, saudara boleh buatlah apa pun. Saya tak tahulah kalau saudara berhasrat untuk apa ini, saudara Haris Lainon, kalau saudara berhasrat untuk mengajak orang, saya rasa elok saudara buka live saudara sendiri. Saudara Haris, saya sayangkan Melayu dan Islam. Betul. Saya setuju. Saya pun juga seperti saudara. Tapi jangan kita, dan kalau kita sayang itu, kita menghempuk benda itu pada seseorang. Jangan kita menunding pada rumah UMNO. UMNO tak salah. Saya dah berkali-kali saya kata UMNO tak salah. Yang salah mungkin pimpinan dalam UMNO. So, bila mereka dah ada kat mahkamah, biarlah mahkamah menentukan. Kita kena menerima. Sebab negara ini bukan banana republic.
bukan negara buah pisang. Negara ini ada undang-undang, rule of law. Kita kena merhamat, menjunjung prinsip. Dalam sistem mahkamah, no one is guilty unless proven by the courts. Pembicaraan sedang berjalan. Biarlah. Ya, kenapa kita nak tuduh sana terkait? Biar saya tak ada. Jadi saya monitoring wajar dilaksanakan. Ini saya menyuarakan pandangan UMNO merasakan untuk apa kita berada dengan Perikatan Nasional. Yang kita sokong Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Sebab kita melihat, saudara kena ingat, UMNO bukan tamak kuasa. Kalau UMNO tamak kuasa, waktu krisis tadi UMNO dah tuntut macam-macam. UMNO dah tuntut macam-macam. Tak ada. Kita melihat waktu itu apabila berlakunya langkah Sheraton. Ya, bila mereka hilang kepercayaan pada Dr. Mahathir. So, apa ini pimpinan PAS kata eloklah kita sokong Mahathir. Okey, kita setuju. Tapi bila dia tak mau, Dr. Mahathir kata dia untuk mengenepikan DAP, tak boleh lah. Okey. Kemudian, dalam keadaan begitu, diusulkan pula. Okey, saya cakap, diusulkan pula supaya bagi nama Tan Sri Muhyiddin. UMNO berlapang dada untuk menyelamatkan suasana politik. Masalah yang berlaku, macam saya kata semalam, dan beberapa lepas, masalah berlaku dalam kerajaan hari ini bukan datang daripada UMNO. Pimpinan UMNO seorang demi seorang dihadapkan ke mahkamah. Itu yang kita katakan tuduhan berpilih-pilih. Tapi kita tak cabar. Kita diam. Cuma kita kata, yalah, semua orang salah. Itu kita punya ketetapan. Tetapi pimpinan dalam Parti Pribumi dan juga Pakatan Harapan dengan mudah dibuang begitu aja kesnya. Menggunakan kuasa mahkamah. Itu yang kita bisikkan, itu saja. Tak ada pula kita akan bercakap macam-macam macam saudara Haris Hasnun, tak ada. Dan okey. Nah, dari segi aspek itu, permasalahan berlaku bukan salah UMNO. Itu dalam kerajaan Pakatan Harapan. Antara kumpulan-kumpulan Tan Sri Muhyiddin dengan Dr. Mahathir. Akhirnya tumbang Dr. Mahathir. Dan kita melihat benda-benda nak selamatkan negara, okeylah kita sokong juga Tan Sri Muhyiddin. Bila Tan Sri Muhyiddin, kita ingatkan bahawa beliau akan membawa satu kepimpinan negara yang telus. Satu kepimpinan negara yang boleh diharapkan. Sebab negara menghadapi masalah ekonomi, masalah COVID dan sebagainya. Apa berlaku? Mengecewakan. Kemudian datang usul undi tidak percaya yang dibentangkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia pergi mengadu pada Agong. Tuduh UMNO sekejap lagi. Tak ada. UMNO tak campur tangan. Sebab itu ada berlaku beberapa orang pemimpin UMNO, dia kata buat laporan lah. Dia kata dia tak ada ni. Terpulanglah pada Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Tan Sri Muhyiddin. Serah dia semua 2003. Saya nak tengok ni apa dia kata tadi. Tak ada 2003, saya pemuda UMNO Puchong. Sekarang masih, ya kalau saudara masih tu UMNO, alhamdulillah. Tapi jangan maki umat UMNO. Jangan, pemimpin UMNO saya setuju. Ketua Pemuda Sekutu Bahagia sahabat saya di Puchong Bagan Puchong. Bagan Puchong adalah ini saudara Satim Liman. Ahli Parlimen Saudara adalah Gobind Singh Diu. Saudara kalau betul-betul hebat, pastikan akan datang Puchong itu dikembalikan balik pada UMNO Barisan Nasional. Jangan kita hanya pandai mengkritik tapi kita tak buat apa-apa. Kumpul ahli, daftar pengundi, pastikan. Sebab sifat Gobind Singh Diu ni, dia bukan baik pada UMNO. Dia bukan baik pada orang Melayu. Berlindung di belakang mahkamah. Jadi bila jangan kita ambil ajaran-ajaran yang sebegitu. Dan pastikan ini bumi Melayu. Ingat 7 wasiat raja-raja Melayu. Kita boleh berhujah, saudara. Saudara Azlan Ali, BBM tu pengkhianat, tamak. Saya bagi saya tak mau meletakkan satu trademark. Tapi saya melihat bahawa Parti Pribumi Bersatu setelah begitu kita mendukung presidennya dengan berlapang dada, warga UMNO tak bising. Malahan Presiden UMNO teruk kena maki dengan ahli-ahli dia. Teruk Datuk Zaid Medi nak menepisnya. Kenapa tak tuntut itu, kenapa tak tuntut ini. No, bagi beliau-beliau nak menyelamatkan kerajaan. Sebab ini prinsip demokrasi. Rakyat dah pilih Parti Pribumi Bersatu yang waktu itu memakai lencana keadilan. Kita menghormati suara rakyat. Ini sebab itu okey bagi Datuk. Akhirnya bergaduh pula dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bukan daripada UMNO.
Apa yang berlaku semalam, yang kecoh di Istana Negara apa semua tu, antara pimpinan dalam PBBM, Pakatan Harapan. Dan kalau sekarang ini, kalau itulah natijahnya, mereka tidak boleh nak menyelamatkan lagi kerajaan mereka sendiri. Sebab itu wajarlah UMNO menarik diri dari menyokong kerajaan yang kelam kabut. Terbukti kerajaan Perikatan Nasional ini kerajaan yang maha kelam kabut. Daripada Parti Keadilan jadi kerajaan Pakatan Harapan. Daripada kerajaan Pakatan Harapan ubah kepada kerajaan Perikatan Nasional. Daripada kerajaan Perikatan Nasional tak tahu apa kerajaan pula yang dibawa oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi kita tengok kelam kabut. Maka Biro Politik UMNO mengambil keputusan kita menariklah sokongan. Bukan kerana dia sokong Datuk Seri Anwar Ibrahim, tidak. Dan hari ini saya dapat tahu Tan Sri Muhyiddin sedang berunding untuk mendapatkan sokong Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada beliau. By all means. Dan kalau begitu, saya dah dipahamkan PAS memberitahu bahawa mereka akan keluar. Sebab itu kita katakan pada pimpinan PAS, let's come back. Kita kembali pada wadah perjuangan kita. Apa yang kita mahu dulu waktu kita mewujudkan muafakat nasional. Tak lain dan tak bukan, pertama untuk membela agama, memertabatkan agama, bangsa dan tanah air. Itulah dia punya landscape yang daripada robot dia tu yang piagam ditandatangani oleh Datuk Seri Zahid dengan Tuan Guru Jadi. Keburukan inilah yang mengundang, yang berbuat oleh Tuan Guru Jadi merasakan dah gitu, kalau surat usul daripada Dr. Mahathir tak nak dipakai, beliau tulis surat sendiri. Kerana sokongan daripada ahli-ahli UMNO terhadap Perdana Menteri. Kalau ahli-ahli UMNO, ahli-ahli Parlimen UMNO tidak menyokong Perdana Menteri, beliau tak jadi Perdana Menteri. Jadi beliau merasa bertanggungjawab. Kerana UMNO terseret dalam fiasko jawatan Perdana Menteri ini. Maka beliau menghadap agung. Beliau menyatakan keadaan. Yang paling penting, beliau paling worried. Tengku Razali Hamzah cukup worried. Kerana melihat keadaan elemen ekonomi negara yang mengelonsu begitu teruk sekali. Saya setuju saudara-saudara, yang salah tetap salah. Tapi kesalahan seorang itu biar mahkamah tentukan. Jangan kita menjatuhkan hukuman. Who are we to make the judgment? Kalau sebagai seorang bapa pun kadang-kadang kita salah buat tafsiran pada kesalahan yang lagi. Kalau ini pemimpin semua, biarlah mahkamah. So kita ada apparatus, ada pihak polis. Jangan saudara membuat satu andaian seolah pihak polis tak ada. Kita ada apparatus kita. Kita ada SPRM, kita ada pihak polis, kita ada askar, kita ada majlis raja-raja. Jadi kalau pemimpin yang tersasar, mereka bertanggungjawab. Who are we to correct them? Cuma kita boleh melontarkan pandangan. Saudara Haris, saya cuba menyantuni apa juga pandangan saudara. Tak ada niat, tak ada lain yang tidak bukan. Cuma kalau saya rasa ini tak sepatutnya. Sebagai warga UMNO, sebagai orang UMNO, saya rasa janganlah kita begitu. Nasyam Hashim, kain batik, baju batik, sayang sikit tumpah minyak. Ni sedap je ni. Apa ni? Tak dapat. Something wrong with my ni. Kain batik apa ni? Apalah ni? Kain batik, baju batik, sayang sikit tumpah minyak. Then apa dia? Saya apa? Jadi Rosli Ahmad sukalah DAP kalau penyatuan Melayu ini berpecah. Memang itu mereka nak. DAP suka setakat kalau ini PPN. Mereka suka. Kerana sudah ada dua wujud. Satu Barisan Nasional, Muafakat Nasional. Satu Parti Perikatan Nasional. Dia suka. Tapi kalau berlaku satu dalam PN, DAP tak suka. Mazamli, budak-budak PBM kurang ajar, belagak macam kuat. Inilah sikapnya sekarang ni. Sebab itu saya mengatakan mereka kadang-kadang tidak berpijak di bumi nyata. Baru masuk politik, dapat jawatan, rasa angkuh. Puncanya akhirnya UMNO menarik sokongan kerana dah tak tahan lah. Apa yang berlaku di Sabah, apa berlaku, memancing orang, cuba nak melompat dengan dia orang, memberi sokongan dan sebagainya. Jadi akhirnya Presiden UMNO bersama dengan Biro Politik membuat keputusan enough is enough. Not more than that.
Bagi kita sekarang ni, kalau itu natijahnya, maka sewajarnya ahli-ahli parlimen menarik sokongan daripada PRN. Tapi kalau ada individu nak kekal, kekal lah. Bukan tak ada individu yang merasakan dirinya sebagai menteri, seronok. Dan kita tak paksa. Tapi dari segi standing, daripada keputusan UMNO, bahawa kita nak tarik sokongan UMNO, parti UMNO. Tapi kalau ada individu, sebab kita dah mengalami, ada juga ahli-ahli UMNO yang melompat. Dalam UMNO ada tim A, tim B, siapa pun apa naik isu. Itu bagi saya timbul. Bagi dalam UMNO ni ada pengkhianat yang melompat. Itu jelas. Ahli parlimen yang begitu diusahakan oleh warga UMNO untuk dia menang sebagai ahli parlimen, sebagai wakil rakyat. So, akhirnya dia melompat. Duduk masuk dalam Parti Buruh Bersatu, menentang UMNO. Dan sekarang ini mereka berusaha untuk menghancurkan UMNO. Kerana merasakan bahawa kalaulah UMNO itu kukuh, mereka ni akan lenyap. Karier politiknya hanyut. Inilah mereka-mereka ini yang meletakkan kepentingan diri mengatasi parti. Bagi kita, perjuangan kita apa? Perjuangan UMNO tidak lain tak apa dari dulu. Sebab itu UMNO kata, dulu, kini dan selamanya, UMNO itu adalah sebuah perjuangan. UMNO bukan parti politik. Parti politik banyak di negara ini. Tapi UMNO itu adalah sebuah perjuangan. Perjuangan untuk mentabatkan agama, bangsa dan negara. Ya, Saudara Nazil, Saudara Nazil Hashim, Saudara ada kirim apa yang saya baca tadi, saya dah nyatakan kepada Sesat Agung tadi. Dan Sesat Agung tadi pun dia kata dia pun bersetuju. Dia pun terlepas pandang, dia kata. Sebab ini kerana logo dah lama. Sebab bila saya argukan tentang huruf PA dalam apa ini alfabet ini apa logo UMNO itu, dia kata dia akan bawa perkara ini dalam mesyuarat akan datang. So, Saudara Nazir, terima kasih teguran saudara. Setelah pun saya sampaikan pada Sesat Agung tadi sekitar jam 2.30 petang. Saya sampai kepada beliau. Sebelum beliau dia mengada mesyuarat, sebab dia malam ini mewakili UMNO untuk menyatakan pendirian UMNO kepada Perdana Menteri. Dan terpulanglah. UMNO sudah buat ketetapan. Ya, ini saya nak baca sikitlah. Kalau diizinkan saudara, ini pertama dia tentang kenyataan yang berhormat Datuk Seri Najib. Dia kata, ada yang sokong dan ada yang kritik kenyataan UMNO semalam untuk pertimbangkan sokongan pada kerajaan PN dan meletakkan syarat. Keputusan ini adalah keputusan sebulat suara Biro Politik UMNO dan disokong oleh semua ketua-ketua perhubungan negeri. Kerana bukan suatu orang punya keputusan, ketua-ketua perhubungan di negeri-negeri. Sememangnya pemimpin UMNO tidak akan membuat keputusan yang tidak mengambil kira suara akar umbi. Jika akar umbi tidak mahu, pemimpin UMNO tidak akan membuat keputusan. Walaupun saya bukan lagi ahli Biro Politik UMNO atau ketua perhubungan mana-mana negeri dan tidak hadir mesyuarat tersebut, saya ingin memberi pendapat saya. Ini pendapat yang Muhammad Datuk Seri Najib. Semasa PM7 letak jawatan secara mengejut, pendirian UMNO masa itu ialah untuk pilihan raya umum diadakan. Mana waktu Datuk Dr. Mahathir letak jawatan? Pendirian UMNO. Pilihan UMNO untuk diadakan pilihan raya umum bagi menyelesaikan kemelut politik masa itu. Namun, Majlis Gaji-Gaji tidak bersetuju dan kita diminta untuk memberi sokongan untuk mewujudkan kerajaan Perikatan Nasional. Di sebalik kegembiraan bahawa kerajaan PA sudah tumbang, daripada PA diganti pada PN, ramai penyokong dan akar umbi UMNO, penyokong dan akar umbi UMNO masa itu juga membantah kita bekerjasama dengan PBBM. Sebab PBBM telah banyak mengambil ahli-ahli parlimen serta ahli parti kita dan bertembung di PRK Tanjung Piai. Ini sebab itu ahli-ahli parti menyuarakan. Sebab saya kata teruk Datuk Seri Najib kena balon. Teruk Datuk Seri Hamidi. Macam-macam apa pun tak kata. Sebab dia berjiwa besar, dia senyum, dia diam je. Selama berbulan-bulan selepas kerajaan PN dibentuk, ramai yang juga mahu kita menolak PN dan kukuhkan muafakat nasional. Ramai yang juga percaya bahawa jika kita tidak membentuk kerajaan Perikatan Nasional bersama PBM serta geng yang lompat keluar PKR untuk masuk PBM juga akan terkubur pada PRU 15. Namun apa yang berlaku di Sabah, termasuk mengambil kerusi UMNO dan PN letakkan calon bebas untuk pecahkan undi Barisan Nasional. Kenyataan ini dari Ketua Pemuda Armada serta perkongsian kuasa yang dilihat berat sebelah telah terus membakar ketidakpuasan dan kemarahan ramai ahli-ahli UMNO. Sebagai contoh, PM adalah dari PBM dan pengganti PM ialah Azmin, juga dari PBM. Dalam hal ekonomi, Menteri Keuangan bukan daripada BN maupun PAS. Menteri yang jaga ekonomi dan yang jaga perdagangan luar juga bukan daripada BN atau PAS. Begitu juga dengan Khazanah dan Petronas.
Malah tiada seorang pun dari UMNO atau PAS dilantik dalam Majlis Tindakan Ekonomi untuk melawan COVID. Sebaliknya, individu seperti Bos The Age dilantik ke dalam pula bersama 3 orang menteri PPBM. Dan kini mereka menggalakkan sebagai UMNO itu gila kuasa. Sebab itu kita bersama dalam kerajaan PN, suka atau tak suka, UMNO dan BN juga akan turut dipersalahkan jika ada keputusan ekonomi yang meragukan atau ekonomi bertambah teruk, walaupun tiada seorang pun dari BN atau PAS terlibat dalam sebarang keputusan yang melibatkan keputusan ekonomi. Jadi menurut kata Najib, dia kata pastilah rakyat akan menyalahkan UMNO walaupun tak ada orang UMNO, tak ada pimpinan UMNO dalam Majlis Tindakan Ekonomi, tapi rakyat akan menunjuk jari pada UMNO. Jadi untuk itu, dari segi pengawalan COVID pula, Majlis Selamatan Negara menolak cadangan Menteri Kesihatan dari UMNO untuk melaksanakan kuarantin wajib untuk mereka yang pulang dari Sabah sebelum PRN. Cadangan daripada UMNO ditolak, tapi rakyat menyalahkan UMNO. Apa yang berlaku sekarang ni, ramai penyakit-penyakit apa dia berebak ni kembali, COVID-19 ini, orang menunjuk jari pada UMNO, karenanya UMNO gila kuasa. Sedangkan dah buat cadangan Menteri UMNO dalam kabinet minta supaya diadakan kawalan, tak mau. Jadi untuk mengelakkan keputusan Majlis Selamatan Negara untuk mula-mula tidak mewajibkan kuarantin mandatori di pusat kuarantin kerajaan bagi mereka yang pulang dari luar negara, serta kegagalan Menteri PBM untuk mengasingkan tahanan serta SOP yang sepatutnya turut menyebabkan kluster Siwa Gangga di Kedah dan penularan amat teruk di Sabah, serta beberapa lagi pusat tahanan di Kedah, Perak dan Pulau Pinang. Jika kesilapan-kesilapan ini tidak berlaku, tidak wujudnya gelombang ketiga COVID ini di Malaysia. Dan kini UMNO turut disalahkan bagi gelombang ketiga COVID pada masa ini. Salahnya nampak pada UMNO. Untungnya PBBN. Sejak kerajaan PBBN dibentuk, pemimpin BN mempertahankannya. Termasuk saya, kata Datuk Nazib, yang juga sering memberi pelbagai saranan yang seharusnya diambil oleh kerajaan. Biarpun ramai keputusan atau kesilapan adalah dilakukan oleh Menteri PBM. Sebab itu adalah janji kami semasa membentuk kerajaan. UMNO ni kalau dia dah janji, dia pegang pada janji. Yang menipu adalah PBM. Namun ramai yang rasa tidak adil. Sebab yang buat silap mereka. Tapi yang mempertahankan mereka adalah kita pula. Jadi keputusan UMNO semalam adalah untuk mempertimbangkan semula sokongan pada PN. Memberi syarat baru yang kerjasama serta mendaftarkan Muafakat Nasional secara rasmi sebagai parti politik. Jadi keputusan Musyawarah UMNO semalam tidak menyentuh tentang sokongan kepada UMNO atau nak jadi Perdana Menteri. Tak ada. Atau nak bekerjasama dengan DAP. Namun buat yang tentu happy jika dia berpeluang bekerjasama dengan saya. Kena tu Najib. Memandangkan setiba akar umbi serta lapisan pimpinan UMNO, saya rasa keputusan semalam adalah musabah dan tidak keterlaluan. Sebab ianya mampu membuka ruang lebih besar dan lebih adil untuk kami menyumbang perusaha pemulihan ekonomi dan membendung COVID-19. Itu kenyataan yang berhormat mulia, yang berhormat Datuk Seri Najib Tun Razak, yang menyokong. Beliau bukan ahli biro ekonomi, biro politik. Beliau bukan ahli majlis tinggi. Jadi kalau begini keadaan, sebab itu saya katakan bahawa sudah sampai masanya. Soalnya tak tahulah, satu dunia tahu siapa Anwar. Kita tak ada. Jadi pengorbanan kuli ditipu, kalah menjadi Perdana Presiden UMNO. Kini kita angkat martabat kuli menjadi Perdana Menteri interim, menjunjung kasih Tuanku Agong Muhammad Fadhil. Kita merasakan begitu. Sekarang ni UMNO dia macam mana pun dia akan mempertahankan kebenaran. Ruslan Husin, UMNO banyak penyamun Datuk. Penyamun tu yang banyak yang lari dah keluar sana sebab mereka sudah rasa takut. Saudara jangan lupa ya, sebelum dia melompat keluar daripada PBM, daripada UMNO, dia adalah puteri UMNO, ketua puteri UMNO. Menjadi timbalan menteri. Waktu itu dia sebagai timbalan menteri pelancongan. Timbul kes dalam siasatan. Terpaksalah masuk sana. Bila masuk saya sana senyap. Ramai di kalangan ahli-ahli UMNO yang melompat ke sana. Itu sebenarnya ada kes. Jadi kerana waktu itu, itulah saya katakan berkali-kali, malangnya bagi UMNO sekarang ni, presidennya tidak mempunyai cane and carrots. Presiden UMNO sekarang ni tak ada kuasa. Dia bukan Perdana Menteri, dia tak menteri, malah kan sekarang ni tengah bergelut dengan mahkamah. Dan dia tak ada gula-gula nak ditawarkan. Sebab itulah orang boleh bagi dia sebagai punching bag. Dan dia redha.
Sebab dia tak ada. Tapi kalaulah dia tu Perdana Menteri, saya rasa orang sebut sikit pun bagai nak agak orang pertahankan dia. Juwita Putih, alamak MP saya tu betul Juwita. MP Puan Juwita terlibat dalam pengeluaran lesen visa untuk tabung haji dan sebagainya dalam siasatan. Dia melompat. So Datuk Mat Sabu macam mana? Ulas sikit Datuk. Kalau Datuk Mat Sabu ni macam mana pula? Banyak ceritanya. Saya tak mahu itu bersorak peribadi. Cuma waktu beliau menjadi Menteri Pertahanan, ada juga yang dia buat betul. Ada juga betul ke tak betul, ada. Antaranya dia bagi tahu bahawa semua kontrak-kontrak di Kementerian Pertahanan diserahkan kepada JKR. Jadi menteri tak buat keputusan. Itu bagus. Tapi setiausaha politiknya terlibat pula dalam korupsi yang sedang disiasat. Jadi anak dia pula terjebak dengan masalah yang kita pun semua tahu. So jadi itu Datuk Mat Sabu. Nak buat macam mana? So jadi jangan kata UMNO tu banyak pompak penyamun. Sana lebih ramai lagi. Waktu Kerajaan Pakatan Harapan, kepala Kerajaan Pakatan Harapan itu adalah kepala penyamun. Dia jangan salahkan UMNO. Mereka berlindung di bawah rumah UMNO. Mereka menjadikan rumah UMNO ini sebagai kubu-kubu mereka untuk mempertahankan segala salah laku mereka. Mahmud bukan dihalang, dia tak berkelayakan. Datuk, kenapa Anwar Ibrahim sering dihalang menjadi PM? No, tak ada. UMNO berapa ada sebab parti dia. Jangan lupa parti keadilan yang menang dalam pilihan raya yang lalu. Jangan, kita kena bercakap soal fakta. Yang menang pilihan raya lalu adalah Parti Keadilan. Dr. Mahathir bertanding pun watikahnya ditandatangani oleh Dr. Wan Azizah. Tan Sri Muhyiddin pun bertanding, watikahnya adalah ditandatangani oleh Datuk Seri Dr. Wan Azizah. Dan itu kerajaan. Kita menghormati. Sedana corona for kalori saya ginilah. Kenapa kita nak kata orang tu penyamun orang ni? Buat apa? Biarlah dia sedang membela diri. Kenapa kita nak jatuh hukum? Okey, mahkamah ada hukum dia 72 tahun tu. So dia sekarang ni sedang membuat perbicaraan, minta ulang bicara dan masuk di mahkamah mahkamah rayuan. Biarlah mahkamah rayuan itu kan. Sebab sistem dalam mahkamah kita ni mula-mula mahkamah tinggi, satu hakim. Kemudian rasa kalau keputusan itu tak betul, bawa ke mahkamah rayuan. Ada 3 hakim di situ. Kerana khawatir kemungkinan hakim itu khilaf dalam buat keputusan. Ada ruang untuk dia merayu. Kalau mahkamah perayuan menolak, ada mahkamah persekutuan. That is the last. Dia ada 3 lagi proses tu. Biarkanlah. Jadi jangan kita terus no corona, sembang hancing, siapa percaya dia. Nah, saya tak sebut pun secara sodomi. Apa yang berlaku pada Datuk Seri Anwar Ibrahim pada awal, mesti faham ya. Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau dituduh. Dia dituduh sodomi macam-macam lah apa semua tu di mahkamah tinggi. Itu tuduhan pertama beliau. Kesalahan itu dibuktikan oleh mahkamah. Dia bukan salah itu. Kesalahan itu kerana waktu itu beliau sebagai Timbalan Perdana Menteri telah menyalahgunakan kuasa, mengarahkan pihak polis untuk cool down Umi Hafidah. Itulah kesalahannya, maka dia dihukum. Sebab itu Datuk Zahid Hamidi waktu itu beliau Ketua Muda merasakan ada ketimpangan dalam penghukuman itu. Itu saja dia menyuarakan pendapat dia. Kemudian beliau dipenjarakan. Kita tak kata Datuk Seri Anwar Ibrahim terlibat dalam sodomi apa semua. Itu tuduhan pertama. Sebab jangan lupa, dalam tuduhan pertama itu dia bawa lah bukti kononnya berlaku di Tivoli Villa. Dia bawa lah ini tilah. Mungkin saudara tak ada. Saya ada. Saya mengikuti perkembangan itu dari masa ke semasa. Sedangkan bila dibawa ke mahkamah, bila saksi mengatakan sekian tarikh, Tivoli Villa pun tak wujud lagi waktu itu. Dan kita merasakan ada ketimpangan. Tetapi tak boleh nak buat apa kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim terbukti telah mengarahkan pihak polis
Itu salah. Maka dia dihukum. Tapi kita merasakan tak sepatutlah dihukum 5 tahun. Tapi itulah. Tapi yang menghukumnya kerajaan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Kemudian berlaku juga Suami 2. Nah, salah siapa? Kita serahkan pada mahkamah lah menentukan. Memanglah agak meragukan. Secara pribadi saya kata saya juga meragu, tapi tak boleh nak buat apa, itu keputusan mahkamah. Kontrak pokok kita pertikaikan. Tapi bila dilihat dia punya pembicaraan, dan saya bersimpati dengan beliau. Baik itu 2-3 malam juga kata saya menyokong secara beliau. Saya tak menyokong sebab saya orang UMNO. Apabila beliau keluar daripada UMNO menubuhkan Parti Keadilan, berdepanlah dengan kita, saya orang UMNO. Saya akan mempertahankan parti saya. Tapi tidak menghalang saya, hubungan saya baik dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kami kadang-kadang kat Parlimen, kadang saya minum kopi sekali dengan dia. Tu dia kata, dia menghormati, dia kata you punya keteguhan you, menjaga you punya parti you. All the best to you lah. Okey lah. So, jadi bila ada pilihan raya umum 2018 pada tanggal 9 hari bulan Mei, Parti Keadilan menang. Sebab Barisan Nasional, UMNO Barisan Nasional cuma dapat 79 kursi. Dan kita tak ada buat huru-hara. Ada kita dengar, kita bakar sana bakar. Tak ada. Kita menerima kekalahan itu. Serahkan kuasa itu pada yang menentukan. So pada waktu itu berlakulah konon-kononnya istana nak Kak Wan lah, nak Dr. Mahathir semua. Jangan lupa pelantikan Perdana Menteri Kerajaan Pakatan Harapan. Daripada pukul 12 tengah hari pindah sampai pukul 5 sampai malam. Baru boleh ditubuhkan kerajaan. Dan kita tak campur. Kita dengar je. Akhirnya okeylah. Dipersetujui bahawa Tun Dr. Mahathir dilantik sebagai Perdana Menteri. Yang kita terkejutkan bila Perdana Menteri mengatakan bahawa manifesto Pakatan Harapan itu bukan kitab suci. Maknanya beliau tidak akan mau melaksanakan. Jadi kita kata tak bolehlah begitu. Janji-janji yang ditabuh selama ni bohonglah. Itu yang kita kata kerajaan hancing, nipu. Bukan hancing tu, maksud tidak. Kencinglah. Rakyat dikencingkan dengan janji seribu mimpi. Itu saja yang saudara nak marah. Pasal apa? Janganlah marah. Sebab Pakatan Harapan yang melakukannya. Dan waktu itu, bangsa kita ni terasa dihina teruk sangat. Raja kita dicacai. Jadi akhirnya kita mewujudkan permuafakatan dengan Parti PAS. Matlamat tidak lain tak bukan kerana kita merasakan bahawa Pakatan Harapan sudah tersasar. Daripada serada janji seribu mimpi tidak terlaksana. Lepas itu ada orang lain yang menguasai. Kita tak kata DAP menguasai, tidak. Tapi kita tengok unsur-unsur itu. Apabila Kementerian Kewangan penuh dengan tulisan Cina apa semua yang bercanggah dengan dasar perlembagaan kita, iaitu memartabatkan bahasa Melayu. Keluar pula dia punya kenyataan-kenyataan media, kenyataan rasmi Kementerian Kewangan dalam bahasa bukan bahasa Melayu. Dan kita UMNO merasakan perkara ini perlu diperbetulkan. Jadi bila kita bermufakat, berlaku pula pilihan raya kecil. Dan 7 pilihan raya kecil itu terbukti permuafakatan antara UMNO dengan PAS, maka kita mampu untuk mencapai kejayaan yang cukup gemilang. Kemuncaknya apabila kita menang di Tanjung Piai. Walaupun calon yang kita lantik, kita beri bukan calon bukan Melayu. Sebab nak membuktikan apa yang dilafazkan oleh Datuk Seri Zahid Hamidi dalam ucapannya bahawa muafakat nasional ini tidak akan memencilkan kaum-kaum lain. Dan kita harus membuktikan. Walaupun ahli UMNO serang Datuk Zahid bagai larak. Oh, dia bukan Melayu dan sebagainya apa semua. Tapi permintaan daripada pimpinan PAS, dia kata this time kita kena bagi pada calon MCA. Okey, atas nama mufakat. Bagi. Menang besar. Begitu juga apa berlaku pilihan raya kecil di Kimanis. Datuk Muhammad Alamin, ahli UMNO. Anak muda daripada UMNO. Menang besar. Jadi terbukti kejayaan bila muafakat nasional. Tetapi apabila berlaku pilihan raya negeri, kerana kononnya adalah kerjasama dengan parti PN, Perikatan Nasional, kita dikhianati. Akhirnya kita tak dapat mencapai kemenangan gemilang. Sebenarnya kalau ikut pecahan parti, warisan kekal. Dan yang nak jatuhkan warisan bukan UMNO. Betul, calon UMNO menuntut Taslim Musa. Dia kata Musa Aman, dia kata ini sebabnya dia cabar di mahkamah. Dia tuntut sebab mahkamah memutuskan betul.
Tapi dia tak nak bagi di apa Syafiq Abdul kata okey, kita biarlah rakyat memutuskan. Dan UMNO ikutlah. Belum apa-apa lagi PBM sudah mengatakan dia nak bertanding 59 kursi. Jadi Datuk Bermuatan kata bagaimana begini bah? Jadi PBM itu sendiri tidak ikhlas. Jangan tunjuklah baik. Jadi mereka angkuh. Kenapa? Kerana Presiden PBM itu adalah Perdana Menteri. Jadi untuk itu, Biro Politik semalam memutuskan bahawa cukup sampai di sini sayang. Jadi bagi saya menyokong tindakan. Tidak lain tidak bukan, kita matlamat kita lain tidak ada. Matlamat Muafakat Nasional diwujudkan, diasaskan oleh Datuk Zaid Hamidi bersama Tuan Guru Haji Adi. Kita mencapai kesepakatan untuk memastikan bahawa tunggak kuasa di Anjung Seri Perdana itu kekal milik milik bangsa Melayu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi malam esok dan selamat bekerja dengan baik dan jagalah diri saudara, jagalah keluarga saudara. Pastikan kita dapat memastikan diri kita menghalang supaya penularan virus corona ini dapat terhalang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.